الله أكبر كلما صلى المصلي وكبر. الله أكبر كلما صام الصائم وأفطر. الله أكبر كلما أنعم على المنعم فشكر. الله أكبر كلما ابتلى المبتلى فصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي تفضل علينا بكرمه وإحسانه ورزقنا الصبر والاحتساب بقدره وقضائه وحفظنا من جهل البلاء وسوء قضائه وحبب إلينا الإحسان إلى خلقه وعياله. فلله الحمد رب السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش الكريم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Muslimin, muslimat yang saya kasihi, pada pagi yang berbahagia ini kita bertakbir, kita mengagungkan Allah, tanda syukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah Tuhan yang Maha Perkasa, berhak dipuji dan disyukuri pada setiap saat dan ketika, khususnya dalam membantu kita menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, masa begitu pantas berlalu. Suatu ketika kita gairah menantikan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Kini ia telah pun meninggalkan kita. Maka beruntunglah mereka yang telah berjaya meraihkan kebaikannya. Ramadan telah mendidik kita nilai rahmah dalam kehidupan. Ia mengasuh kita makna kebaikan dan meniup di dalam diri kita roh kebijaksanaan. Ia adalah pemangkin kepada usaha yang berterusan untuk membina umat yang gemilang, yakin, berdaya tahan dan perkasa. Apatah lagi dalam suasana penuh cabaran, konflik, perpecahan dan keresahan waktu ini, keadaan sedemikian tidak akan melemahkan orang yang bertakwa, beriman dan berilmu. Sebaliknya, ia menegaskan komitmen kita untuk mempertingkatkan lagi diri dan masyarakat. Semakin hebat cabaran dan suasana, semakin bertambah persiapan dan usaha kita memperkukuhkan diri dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, namun tetapkanlah pendirian kamu. Jika orang lain berbuat baik, maka kamu harus berusaha untuk berbuat lebih baik. Namun jika mereka berbuat jahat, janganlah pula kamu melakukan kezaliman. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka sedarilah kita bukan umat yang hanya mengeluh, mengutuk dan mengkritik yang tidak berbina tanpa usaha dan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat suci dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal.
yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak dan menahan apa yang ditetapkannya, dan tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuh kita bermuhasabah, mengenal pasti kelemahan diri masing-masing, gantikan ia dengan usaha dan kekuatan. Kerana masyarakat dia bilang yakin berdaya tahan dan perkasa dibangunkan atas 3 tunggal utama. Yang pertama, ilmu dan pemahaman agama yang mendalam. Ketamadunan Islam dibina di atas masakan ilmu yang amat kukuh. Ia dibina di atas kekuatan daya fikir yang dicurahkan, tenaga yang dikorbankan demi membangunkan budaya ilmu dan menyebarkan ilmu. Umat Islam adalah umat yang gigih meraih dan menyumbang kepada pembangunan ilmu. Apakah tidak wahyu pertama yang diturunkan Allah adalah perintah untuk manusia membaca, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Maka hargailah ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ilmu yang baik lagi bermanfaat, tiada batasnya. Segalanya perlu didalami agar kita memiliki pengetahuan dan kemahiran hidup dengan sebaiknya, untuk kita terus kekal memberi sumbangan bermakna kepada masyarakat kita. Dan yang kedua adalah akhlak dan adab yang luhur. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dan peradaban sangat akrab dengan hubungan kemanusiaan dan ketamadunan, tidak kira bangsa dan agama. Akhlak dan adab yang luhur akan memberi kita kekuatan mengharungi masa-masa sukar dengan penuh hikmah dan bijaksana. Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan dalam syairnya yang bermaksud, janganlah engkau bersedih hati dengan musibah yang terjadi, kerana kejadian-kejadian tersebut pasti tidak akan kekal abadi. Jadilah engkau seorang yang berani mengharungi hari-hari kesukaran, yang mana sikapmu dalam menghadapinya penuh dengan toleransi dan kesetiaan. Dan yang ketiga pula adalah budaya menyumbang dan menjadi sumber kebaikan. Nabi SAW bersabda, bermaksud perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti pohon kurma. Apa yang kamu ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Maka pohon yang baik memberi perlindungan dan sumbangan bermakna kepada dunia. Demikianlah begitu juga seorang Muslim. Inilah pemuncak akhlaknya yang yakin, berdaya tahan dan perkasa. Alhamdulillah, kita bangga melihat semangat menyumbang masyarakat Singapura di peringkat antarabangsa. Kita bersatu menghulurkan bantuan kemanusiaan di Gaza yang diusahakan oleh Badan Rahmatan lil Alamin. Semangat gotong royong dan kebersamaan ini telah membantu mereka yang memerlukan. Dan begitu juga keramahan kita kepada pekerja-pekerja hijrahan yang menyumbang kepada pembangunan negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, rahmah menyelimuti semua ini. Sedekah yang dikeluarkan, suapan berbuka dan sahur yang dihulurkan, senyuman yang diberi, keselamatan awam yang dijaga bersama ketika kita beribadah, semua ini lahir daripada tautan rahmah dalam jiwa kita. Inilah roh syariat Islam yang menjadi teras kehidupan beragama kita. Perhatikan kata-kata hikmah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah yang bermaksud,
Maka setiap perkara yang menyimpang daripada keadilan dan kepada kezaliman, daripada rahmah kepada sebaliknya, daripada maslahah kepada mafsadah, yakni kerosakan, daripada hikmah kepada sia-sia, maka ia bukanlah daripada syariat. Maka kita sedar ujian semalam belum berakhir. Cabaran hari esok akan terus melanda dan mungkin lebih rumit lagi. Walaupun demikian, kita tetap perlu terus mengharungi kehidupan dengan penuh keimanan, keyakinan dan ketabahan. Dan kita perlu sentiasa berusaha mencipta peluang di sebalik cabaran yang melanda. Maka dalam hal ini kita perlu memiliki semangat kekasih Allah yang sentiasa dibekalkan dengan dua ciri utama dalam melayani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah tidak diselubungi kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik, dan tidak pula mereka berduka cita. Inilah hasil ciri yakin, berdaya tahan dan perkasa yang ditegaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dikasihi, semoga Ramadan yang baru berlalu telah memberi suntikan kerohanian yang segar agar kita dapat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan pada ayat tadi. Maka marilah kita terus bina keyakinan, pupuk kebijaksanaan agar kita memperolehi rahmat daripada Yang Esa. Semoga kemenangan yang kita kecapi hari ini merupakan kemenangan hakiki buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kami bermohon kepadamu, Ya Allah, Engkaulah yang memperkenankan dan Engkaulah yang memberi. Kami berdosa, Ya Allah, Engkaulah yang mengampunkan. Kami mengadu dan Engkaulah yang memberi pertolongan. Ya Allah, Ya Afuun, Ya Ghafur, Engkau maha mengetahui keadaan kami, Engkau maha memahami permintaan kami. Berikanlah kami anugerah agar kami dapat memperbaiki keadaan dan keaiban kami. Jadikanlah kami pada pagi hari yang mulia ini di kalangan hamba-hambamu yang memperoleh fitrah kesucian, memperoleh kejayaan dan penerimaan amalan. Ya Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin, kembalikanlah keselamatan dan keamanan kepada saudara-saudara seinsan kami yang di dalam kegelisahan dan kebimbangan, terutama sekali di Gaza dan Palestin. Letakkanlah ketenangan dan ketaatan di dalam hati-hati mereka, dan kami akan teguh menghadapi cabaran. Berikanlah mereka dan kami ketenangan dan kesejahteraan. Bebaskanlah mereka dan kami daripada sebarang kesukaran dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان عامة يا أرحم الراحمين. اللهم بدل خوفهم عنا وحزنهم فرغا وهمهم فرغا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.